Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika an-nabiyil ummiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma anta laha wa law azumat farrijha bifadli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. La ilaha illallah, tiada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya melainkan Allah. Muhammadur Rasulullah, Muhammad itu pesuruh dan kekasihnya Allah. Fi kulli lamhatin, dalam tiap-tiap kelipan mata. Wa nafasin, dan nafas yang keluar masuk. Berbilang-bilanglah meluasi ilmu Allah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, memadalah Allah bagi kami Tuhan sebagai wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir, sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik yang memberi pertolongan. Ya muallima Ibrahim al-hikmata alimni, wahai Tuhan yang mengalimkan Nabi Ibrahim dengan hikmah, maka alimkan kami. Allahumma salli ala Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Ilahi, Tuhanku, anta maqsudi, kepadamu maksud dan tujuanku. Wa ridhaka matlubi, dan hanya redamu yang aku tuntut. Karuniakan kepada kami ya Allah kasih kepadamu dan mengenali dirimu. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Salam Jumaat, salam keberkatan, salam kebaikan, salam pertemuan, dan salam santapan rohani. Jadi pertamanya, alhamdulillah, segala puji dan syukur kita rafak dan kita panjatkan kepada Allah Jalla wa'ala. Kerana seperti biasa Allah Ta'ala pilih kita. Yang paling penting, Allah Ta'ala pilih telinga kita. Tulis di ruangan komen, Allah Ta'ala pilih telinga kita. Yang kadang-kadang banyak sangat buat dosa, banyak sangat lalai, banyak sangat mendengar perkara-perkara yang Allah Ta'ala tak redha. Namun dalam keburukannya itu, masih lagi Allah Ta'ala beri peluang kepada kita untuk mendengar mutiara-mutiara nasihat, sama ada daripada Nabi SAW, atau daripada para as-sahabah, atau daripada ulama, atau daripada hukama. Yang mudah-mudahan tuan-tuan, dia dapat mengurangkan sikit dosa-dosa pada telinga. Yang paling penting tuan-tuan, mudah-mudahan telinga itu dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terhasil daripada apa yang Allah Ta'ala pilih kepada kita pada pagi ini. Jadi seperti biasalah, ada yang masuk dan keluar, bermakna tak ada rahmat Allah Ta'ala ke atas diri dia. Ada yang masuk dan terus tengok, mudah-mudahan itu tanda rahmat Allah Ta'ala meliputi pada kehidupannya dia. Dan ada yang masuk dan tengok santapan rohani, kemudian dia catat, kemudian dia faham, kemudian dia cuba nak amalkan pada kehidupan. Maka mudah-mudahan apa yang berlaku itu, itulah keberkatan dan redha ke atas apa yang berlaku ke atas dirinya. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat, sahabat-sahabat hamba dunia dan akhirat, hari ini kita nak menyambung berkenaan 4 mutiara yang ada dalam dirinya kita, tetapi binasalah ia, rosaklah ia dengan sebab perangainya kita, dengan sebab kelakuannya kita, yang akhir sekali merosakkan kemuliaan, keceriaan ataupun sirnanya permata itu lama-lama hilang. Allah, contoh paling mudah tuan-tuan ni, perak. Dah, perak, walaupun perak ni perak ni, lama-lama kalau kita tak polish, kalau kita tak gosok, lama-lama dia akan pudar. Betul? Dia nampak kuning. Usah kata ni emas macam tu juga. Kan? Bermakna kadang-kadang 5 bulan sekali ke 6 bulan sekali apa, pergi hantar polish. Pergi basuh. Dah? Dia basuh dengan apa tu? Ada benda tu lah. Nak bagi cantik balik, sirna balik. Samalah juga tuan-tuan.
permata yang ada pada dirinya kita, jangan sampai kita biarkan dia pudar dimakan oleh perangai kita sendiri. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Terima kasih Cik Nur. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'na bi barakati ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Telah bersabda oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada? Jawab, terima kasih Hasnah Manja. Sallallahu wasallama alaihi. Ingat, orang yang kedekut, tatkala disebut nama Nabi, tidak berselawatnya mereka ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pastikan love berterbangan. Pastikan like tuan-tuan, mencari jalannya. Jangan lupa tag nama orang yang anda sayang. Terima kasih Kak Noraini untuk pastikan dakwah kita tersebar dengan sebaiknya. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, arba'atu jawahira fi jismi bani Adam yuziluha arba'atu asya'a. 4 permata, kata Nabi. Hari ini nasihat kita dengar sambungan daripada sabda Nabi SAW. 4 permata fi jismi bani Adam, ada dalam jasad anak Adam. Yuziluha arba'atu asya'a. Tetapi permata itu akan hilang kerana 4 perangai. Perangai ni yang membuatkan permata hilang. Apa dia? Yang pertama yang telah kita bahas semalam, amal jawahiru fal aqlu. Ada pun permata yang pertama iaitu akal. Maka boleh hilanglah ia, fal ghadabu yuzilul aqla. Perangai kita suka marah, tak kisah, tak peduli apa, asalkan aku nak marah. Marah ikut nafsu, marah ikut hati tuan-tuan, akhir sekali menghilangkan dia akan akal. Tulis yang kedua pada hari ini. Yang kedua, permata yang kedua. Wa ammal jahiru tsani. Dan ada pun permata yang kedua, ad-din. Tulis. Permata yang kedua, yang Allah Ta'ala berikan karunia kepada kita, iaitu agama. Sebab tu bersyukur tuan-tuan. Bersyukur. Jangan lupa juga semua tulis kesyukuran. Sebagaimana yang telah diwajibkan, tulis. Apa yang aku nak syukur pada hari ini? Sebagaimana saya buat tuan-tuan kepada staf-staf saya, mereka tulis kesyukuran. Kita juga kena bersyukur pada pagi ini, ya Allah, aku masih lagi ada agama. Tetapi ingat, dalam waktu bersyukur, jangan lupa apa perangai yang boleh mengakibatkan agama aku tu rosak. Apakah yang boleh mengakibatkan permata yang ada pada sirna agama itu akan binasa? Maka tulis di ruangan komen. Wal hasadu yuziluddin. Yang kedua, apakah perkara yang akan mengakibatkan permata agama itu rosak? Tulis sekarang. Wal hasadu yuziluddin, kata Nabi SAW. Dan bermula hasad. Dan bermula hasad, iaitu dengki. Perangai dengki itu akan menghilangkan ia akan agama. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Daripada akhir balik sampai sekarang ni tuan-tuan, kita belajar agama di sekolah rendah, di sekolah menengah, masuk pondok, masuk kolej, masuk universiti, belajar agama. Tapi bila ada perangai yang kedua, ni dipanggil apa? Wal hasadu, hasad, dengki dan sebagainya, habis. Habis tuan-tuan. Maka dia memamah. Dia memakan yang dikatakan agama itu seperti makannya bara api ke atas kayu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jaga tuan-tuan, jaga. Sebab tu hari ni kita melihat, maaf, kalau kita melihat suasana yang berlaku pada hari ni, agama makin hilang. Agama makin rosak. Agama makin tak ada. Bahkan agama pada hari ni tuan-tuan seolah-olah satu benda yang tak ada nilai bila mana ada perangai wal hasadu. Jadi kata musannif, hasad dengki akan menghilangkan agama. Tapi hasad dengki yang macam mana? Hasad dengki ini bermaksud, tulis, yang ni penting. Apakah hasad dengki yang boleh menghilangkan agama? Yakni mengharapkan hilangnya kenikmatan pada orang lain. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita harap ni duk tayang-tayang kekayaan ni, ya Allah, kau tarik sekali ya Allah.
La ilaha illallah. Dia tak ganggu kita pun. Yang kita stres pasal rezeki dia kenapa? Kadang-kadang orang duk update beli kereta baru lah. Duk tayang duit lah. Oh, sombong. Buka IG. Tu perangai kita. Kau tengah di duit, kau boleh tayang lah. Aku doa besok Tuhan tarik. Tuhan tarik. La ilaha illallah. Padahal orang tu tak ganggu kita pun, tak usik kita pun. Kita yang scroll duk IG, duk ternampak post dia yang kita duk hasad. Kenapa? Tak perlu pun. Inilah kadang-kadang benda yang merosakkan agama. Sebab tu kata ulama, ad-din itu dalam hadis yang disebutkan tadi iaitu syariat. Kita mengharapkan hilangnya seorang itu, satu nikmat yang Tuhan beri kepada dia. Perangai itu boleh mengakibatkan syariat kita rosak. Sebab tu minta maaf tuan-tuan. Solat. Oh, bila sebut syariat, solat lah. Kenapa solat masih lagi tak berkesan pada kehidupan? Ini puncanya. Bila mana perangai hasad itu masih ada. Bila mana perangai hasad, dengki masih lagi bergelumang pada hatinya kita, tuan-tuan, maka hari ni tuan-tuan dapat jawaban. Walaupun tuan-tuan tak pernah attend program kami, tapi hari ni saya nak tuan-tuan dapat satu jawaban. Ya Allah, patutlah solat yang aku buat tidak memberi nur, cahaya. Apatah lagi menghilangkan sifat-sifat mazmumah, buang riak, buang ujub. Kenapa? Sebab kita masih lagi ada hasad, tak puas hati. Apa nikmat yang Allah Ta'ala beri kepada dia, kita tak puas hati. Apa kelebihan yang Allah Ta'ala beri kepada orang tu, kita tak puas hati. Walhal tak kenal pun. Allahumma salli ala Sayyidina wa maulana Muhammad. Jadi ingat tuan-tuan, hasad, dengki, maaf saya guna perkataan ni, merupakan satu perangai yang celaka sangat. Sebab dia bukan membabitkan orang lain, merosakkan diri kita sendiri, agama kita sendiri. Lebih-lebih lagi solat. Sebab ingat, solat ni antara ibadat syariat yang mula-mula sekali akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumil mahsyar. Jadi bayangkanlah, kalau kita solat masih lagi tak berkesan, kalau kita solat masih lagi tak mendatangkan khusyuk dan wujudan, kalau kita solat tuan-tuan masih lagi tidak menghasilkan kebaikan, something wrong. Hardware, anywhere, software dan sebagainya. Something wrong tuan-tuan. Jadi semak balik. Adakah dalam diri aku ni masih lagi ada hasad? Minta maaf Ayung Azila, saya guna perkataan tu. Tapi saya rasa itulah mudah faham. Sebab kita ni, nasihat ni pelbagai cara. Tak diajar kepada kita nasihat dengan lemah lembut, tak. Diajar kepada kita nasihat dengan hikmah. Apa makna hikmah? Tengok, kadang-kadang lembut cara lembut. Bila tengok keras sangat, ni kita bagi keras sikit. Baru terpanggil hikmah. Bukan sok mau lembut je, belai, usap belakang. Allah, lama-lama tak berubah. Allahumma salli ala Sayyidina wa maulana Muhammad. Baik, kita dengar. Dalam sebuah hadis Nabi yang lain, Nabi SAW sebut SAW selawat, menyatakan bahawa hasad dengki dapat menghilangkan segala amal kebaikan. Allah, segala. Seperti mana api memakan kayu bakar yang kering. Dirawikan daripada hadis Nabi SAW, satu hadis yang dirawikan daripada Abu Daud. Iyyakum wal hasada, fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun naru al-hataba. Hadis dirawikan daripada Abu Daud. Kata Nabi SAW, berhati-hati. Nabi sebut, wa iyyakum, hati-hati, jaga-jaga kamu sekalian pada hasad dengki, jaga-jaga. Kerana sesungguhnya kedengkian itu dapat melenyapkan kebaikan-kebaikan, sebagaimana api memakan kayu bakar. Hadis dirawikan daripada Abu Daud. Ni bakar bakhur. Bakhur letak api, sedar-sedar dah jadi abu. Sedar-sedar jadi abu tuan-tuan. Sebab tu kadang-kadang, ingat tak dulu saya pernah buat satu live berkenaan berbicara dengan alam.
Itu benda yang penting pada kehidupan kita, berbicara dengan alam, tuan-tuan. Sebab dengan alam ni banyak kadang-kadang kita boleh belajar. Ya? Macam tadi lah, bila kita nak pasang bakhur, bukan kemian, bakhur. Ya? Kita pasang bakhur. Dan lepas tu kita bubuh dia punya yang apa tu? Apa tu? Dia punya pembakar tu. Lepas tu kita bubuh api, tuan-tuan. Tengok, lama-lama dia jadi abu. Lama-lama jadi abu. Allahumma salli ala sayyidina maulana Muhammad. Tengok benda tu, muhasabah kepada diri. Dah? Memang sedap, bau wangi, tenang je, rasa kurang stres bila bau wangi-wangian. Sebab Nabi suka kepada wangi-wangian. Dah? Tapi pada waktu yang sama, muhasabah. Tengok balik, ya Allah. Dah? Adakah ini yang berkaitan dengan diri aku? Adakah ini yang berkaitan dengan jiwa aku? Adakah ini menceritakan diri aku ni? Bila tengok benda tu, Allah. Habis. Abu tu kita buang sat lagi. Kita letak pula pembakar yang baru. Nampak? Allahumma salli ala Sayyidina wa maulana Muhammad. Jaga tuan-tuan hasad dengki. Allahu Akbar. Dalam Bahar Mutaqarrab, seorang penyair menyatakan. Tuan-tuan sihat ke hari ni? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jangan lupa like dan share. Ala qul liman bata li hasidan atadri ala man asa'tal adab asa'ta ala Allahi fi fi'lih idza anta lam tarda li ma wahab fajazaka rabbi bi adzadani wa sadda alayka wujuhat talab. Ni syair. Apa makna dia? Aduhai. Dah. Nanti kalau saya baca lagu syair ni pelik sikit lagi. Dah. Kalau Melayu ni dia berpuisi lah. 2 lah 3. Sila ayung sila yang ada urusan sila. Aduhai, katakan kepada orang yang dengki kepada daku. Katakan kepada orang yang dengki kepadaku. Tahukah kamu kepada sesiapa sesungguhnya engkau bersikap jahat? Dah. Contohlah kita ni, Tuhan bagi rezeki. Dah. Yalah, sepatutnya tayang-tayang tu tak boleh lah. Tak bagus, tak ada adab pun. Tapi kita katalah. Tak ada kaitan pun kita dengan dia. Maka kita cakap. Dah. Aduhai, katakan orang kepada orang yang dengki kepada aku ni. Tahukah kamu kepada siapa sungguhnya kau bersikap jahat? Kau tahu tak yang kau dengki ni sebab apa? Dengan siapa yang kau jahat ni? Kamu telah berbuat jahat kepada Allah terhadap takdirnya. Allahumma salli ala Muhammad. Dengar kalam ni tuan-tuan, Zaz. Sebenarnya yang kamu hasad tu kepada takdir Allah. Tulis. Yang kamu hasad tu bukan kepada aku. Yang kau benci tu bukan kepada aku. Yang kau tak puas hati tu bukan kepada aku. Tapi ingat, kau sedang berbuat jahat kepada Allah. Kau sedang berbuat jahat kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Kau sedang berdengki kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala Muhammad. Ketika kamu tidak senang melihat nikmat yang diberikannya kepadaku. Dah. Kalau kita guna bahasa BBNU lah, budak-budak baru naab ni, apa hal? Yang tak puas hati ni kenapa? Maaf, contoh. Sedangkan rezeki ni hakikat daripada Allah. Tuhan bagi, Allah Ta'ala takdirkan. Yang kau tak puas hati ni, kau tak puas hati kepada takdir Allah Ta'ala ke? Yang kau berdengki sangat ni, kau berdengki sangat kepada Allah Ta'ala ke? Dah. Lepas tu pandai dia jawab. Dah, aku bukan tak puas hati dengan takdir Allah. Aku kesian nanti. Dah. Takut nanti kau loba. Takut nanti kau lupa dunia. Takut nanti kau lupa kawan. Pandai pula kita jawab. Dah. Takut nanti perangai kau jadi tak elok, sebab tu aku risau ni. Jawablah. Kita jawab. Sekarang ni, kalau itu yang kau khawatirkan, janganlah kau tegur pada rezeki ni. Kau tegur kepada aku, perangai aku ni. Apa yang aku silap, betulkan. Bab rezeki ni, minallah. Maka Tuhanku lah yang membalasmu dengan cara menambah kenikmatan kepadaku dan menutup seluruh jalanmu. Ya, jalan kerjayamu. Allah, tuan-tuan, Zaz. Dengar, saya ulang balik. Kalau tuan-tuan berdengki kepada saya, contoh. Maka dalam kitab ni disebut, maka saya akan berkata, ni yang tuan-tuan
Tak puas hati dengan saya ni pasal apa? Dok berdengki ni sebab apa? Waalaikumsalam Norsiah. Yang tuan-tuan tak puas hati berdengki dengan saya ni sebab apa? Sedangkan rezeki yang saya ada ni Allah Ta'ala yang rezekikan. Bermakna tuan-tuan sedang tak puas hati dengan takdir daripada Allah. Tu contoh ayat ni. Tuan-tuan sedang tak puas hati dengan takdir daripada Allah. Jadi dalam keadaan kenapa hati kalian tak senang kepada rezeki yang Allah Ta'ala rezeki kepada saya? Dan ingat ayat dia. Dan ingat Tuhan akan balas kepada kalian yang berdengki ni dengan ditambahnya rezeki saya, ditarik nikmat kalian. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Saya buat contoh di baca kitab. Jaga. Allah Ta'ala akan balas. Caranya, rezeki saya makin bertambah. Orang yang kita dengki tu, makin dengki rezeki dia makin bertambah. Dan kita yang dengki kepada dia, tuan-tuan, makin susah. Makin susah. Rezeki makin sangkut. Rezeki makin sangkut. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jangan main-main masalah hasad ni, tuan-tuan. Baik. Kemudian, bila mana kita memahami perkara ini, maka tak dapat tidak, perlu kita berubah, perlu kita cari jalan macam mana untuk mengurangkan sifat hasad, dan akhir sekali kita buang sifat hasad dan dengki dalam dirinya kita. Allahumma salli ala Sayyidina wa maulana Muhammad. Jadi bila kita dah faham, tuan-tuan, cilakanya hasad ini, sehingga memamah amalan-amalan agama kita seperti bara api yang memamahnya kayu, tuan-tuan. Ayo bersama-sama kita cuba cari jalan. Tak payah cubalah. Kalau beginilah kejelikannya, saya tak nak tuan-tuan gunakan istilah cuba cari jalan. Cuba tulis di ruang komen, Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Aku wajib cari jalan untuk membuang sifat hasad dan dengki dalam diriku. Aku wajib cari jalan. Seolah-olah tuan-tuan buat satu isu, no choice, tak ada pilihan di hidup aku ni. Sebab apa? Selagi mana aku tak buang hasad, selagi itulah ibadat aku akan rosak. Selagi mana dengki ni aku tak buang, selagi itulah solat aku tak beri kesan. Allahumma salli ala Sayyidina wa maulana Muhammad. Cuba fikir begitu. Sebab tu ingat, bila sebut nak baiki solat, tuan-tuan, sebenarnya formula yang paling utama bukan baiki diri solat tu. Siapa setuju dengan saya? Yang pernah attend program-program saya, yang Allah Ta'ala takdirkan tuan-tuan juga. Sebab tu saya tak kisah. Siapa yang mendaftar, saya syukur. Siapa yang tak mendaftar, saya doa. Sebab itu rezeki. Buat apa saya nak dengki tuan-tuan tak join program saya? Yang penting saya doakan tuan-tuan. Apa saya nak gambarkan ialah, cuba benarkan dengan seikhlas mungkin. Bila sebut nak baiki solat, setelah tuan-tuan belajar dalam program nak baiki solat ke dan sebagainya, adakah kalian bersetuju sebenarnya benda yang paling utama dalam perjalanan nak baiki solat, dalam perjalanan nak baiki solat ialah baiki diri, baiki minda, baiki akhlak, baiki perangai. Barulah solat tu akan menjadi asbab kepada perubahan dan menjadi asbab kepada menariknya rahmat. Terima kasih Zainal Kadir, Nur Hashimah, Nur Lili. Siapa lagi? Amin, Nori. Maknanya, bukan tuan-tuan fikir bila sebut nak bagi solat, macam mana aku nak belajar niat Sebelum belajar niat, yang paling penting, tanya hati tu ada perangai buruk tak? Ada hasad tak? Ada dengki tak? Ada tomak tak? Sebab semua benda tu akan menyusahkan hati kita untuk memasukkan niat. Betul ke betul? Terima kasih ramai yang setuju. Betul ke cara? Tuan-tuan, insyaAllah, terima kasih Badrul Syam. Kalau tuan-tuan betul-betul nak baiki solat, ni formula ni. Baiki diri dulu. Buktinya, ni hari ni, kita dengar sebuah hadis daripada Nabi SAW. Terima kasih Wan Wa Aswad. Kita dengar dengan jelas. Terima kasih Cik Gani daripada Terengganu. Tepat sangat. Nak baiki solat, fikir rokoknya bagaimana, sujudnya bagaimana. Ni bid'ah ke tak bid'ah? Tahiyat macam ni ke boleh? Tak payah sembang masalah tu. Tanya diri. Aku ada tak mazmumah lagi? Aku ada ke tidak dikatakan sifat begitu begini? Yang sehingga
patutlah ibadat aku tak berkesan. Dah. Contoh paling mudah tuan-tuan. Adab sebelum daripada solat. Oh, yang ni satu formula yang terlalu penting. Adab sebelum daripada solat. Selama ni kita belajar, kita ingat solat tu bermula dengan takbir. Dah buka hadis Nabi. Tulis perkataan ni. Mudah-mudahan dia membantu tuan-tuan. Belajarlah dekat mana-mana pun tak apa. Kalau nak belajar dengan saya dah bersedia tuan-tuan. Hampir 2 bulan, kami dah cuba run program percuma. Dan kalau percuma pun tak nak masuk juga, wallahu'alam dah. Tak tahulah apa yang tuan-tuan nak cari sebenarnya. Dan saya cuba nak bantu betul-betul. Walaupun program tu kita buat secara percuma, dan mudah-mudahan ada value. Sebab kadang-kadang bila kita buat berbayar, orang kata apalah, belajar agama pun kena bayar. Tak apa, kita buat percuma. Kalau percuma pun tak nak belajar, wallahu'alam, dengki. Ada hasad pada hati kita. Sebab tu ibadat tak berkesan. Baik, tulis hadis ni. Qala Nabi SAW, Nabi bersabda, saya nak buktikan bahawa jangan fikir perjalanan solat itu bermula dengan solat. Bahkan ada benda lebih besar lagi yang perlu kita perbaiki dulu. Nabi bersabda, miftahus solat at-tahur. Nabi bersabda, bermula pembukaan solat itu bersuci. Tulis. Nabi bersabda, bermula pembukaan solat itu at-tahur, bersuci. Terima kasih Muhammad Saleh. Dah? Tulis hadis ni. Miftahus solat at-tahur. Bermula pembukaan solat itu, permulaan solat itu bukan takbir. Iaitu mula-mula solat. Tapi perjalanan kepada solat itu at-tahur, bersuci. Suci apa? Ada 2. Suci yang zahir, suci yang batin. Modul inilah kita kaji hadis Nabi. Ilmu yang saya belajar di pondok belasan tahun, tak campur lagi sekolah rendah, sekolah menengah, tu ilmu juga. Saya tak boleh nafikan. Syukur. Mana Tuhan letak, kita bersyukur. Dah? Sebab dari situlah kita mula merangkak. Ilmu berpuluh tahun saya belajar di pondok tuan-tuan, kita bawa kepada masyarakat. Kalau tuan-tuan betul-betul nak bagi solat, ni formula dia. Dah? Macam mana bersuci. Bersuci itu pula suci yang zahir, suci yang batin. Suci zahir tu bagaimana? Ialah najis dan sebagainya. Suci batin tu bagaimana ni? Hasad, dengki, riya, ujub, takabur. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebab tu saya suka membawa perkataan ini. #khusyuk is real. Real sangat. Dan Alhamdulillah, perkataan ini telah disebut-sebut oleh peserta saya dengan seikhlas mungkin. Selepas mereka belajar modul dan secara syariatnya, mereka belajar formula tuan-tuan, dan akhir sekali Allah Ta'ala beri faham kepada mereka. Dan Allah Ta'ala zahirkan kepada mereka kefahaman yang hebat dalam masalah yang dikatakan macam mana kita nak capai kepada khusyuk yang berkualiti. Dan benda tu real. Tuan-tuan kata, memanglah ilmu tak ada. Sama lah macam tadi. Bila ada hasad, dan yang hasad sangat sebab apa? Sebab itulah ibadat kita tak berkesan. Perangai hasad tu ada ya ke? Dengki-dengki. Padahal belajar tidak, ambil ilmu tidak, mendengar tidak, masuk yang pri pun tidak. Lepas tu kata, Allahumma salli ala Sayyidina wa maulana Muhammad. Jadi saya nak jemput tuan-tuan hari Sabtu ni. Saya minta 2 jam cukup. Bagi masa pada tuan-tuan. Hari Sabtu 2 jam. Hari Sabtu 2 jam. Hari Sabtu 2 jam. Dan nak attend program takut tuan-tuan sibuk. Kan sibuk. Dan sibuk apa dia? Sibuk hasad dengki kepada orang lain. Scroll Facebook. Ni apa dia tayang duit? Ya Allah, kau tarik ya Allah. Scroll IG. Kereta baru. Mustang. Dah. Di tengah duit banyak boleh tayang lah. Besok dah tak ada, baru kau tahu. Dengki, hasad. Padahal orang tu tak kacau kita pun. Tak ada kaitan dengan kita pun. Ui, muda lagi dah jutawan. Dah? ESW, apa ESW yang produk budak-budak tu. Dah? Muda-muda lagi dah jutawan. Contoh. Bolehlah tengah ada boleh tayang lah. Dengki.
Allahumma salli ala Muhammad. Akhir sekali tak sedar. Kata Nabi, permata yang ada pada diri kita agama, wal hasadu yuzilul din. Dan hasad itu memamah akan agama, hasad itu menghilangkan akan agama, hasad tu akhir sekali menjahanamkan, merosakkan agama dalam dirinya kita. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan ada jalan dan jalan itu real lagi nyata selagi mana kita bersungguh nak berubah, selagi mana Allah Ta'ala berkehendak kita mencapai kepada apa yang kita hajati. InsyaAllah saya doakan diri saya dan juga tuan-tuan terus bersama-sama dalam perjalanan yang begitu indah ini untuk kita mengurak langkah dan bagaimana kita nak jadikan hidup kita lebih baik, bermula daripada ilmu, bermula daripada solat dan sehingga membawa kepada kesinambungan permata yang begitu indah iaitu agama. Jadi saya rasa madai dahulu pertemuan kita pada pagi ini dalam hashtag Santapan Rohani. Jadi lepas ni tuan-tuan pakat-pakat buka Facebook tuan-tuan, cuba update benda ni. Cuba ikut flow saya kalau tuan-tuan betul nak berubah. Sebab apa? Menulis ni menjadi satu ingatan. Bila habis live, nanti tuan-tuan takut lupa. Pergi dekat Facebook, tulis buat satu quote. Quote yang berwarna tu biasa. Quote tu. Lepas tu tulis. Bermula hasad itu menghilangkan dia akan permata agama yang ada pada diriku. Hashtag Santapan Rohani, hashtag Khusyuk is real. Yang tu bukan untuk saya. Tuan-tuan tak buat, saya tak rugi. Tuan-tuan buat, manfaatnya tuan-tuan dapat. Sebab apa? Bila tuan-tuan scroll balik Facebook tuan-tuan, teringat apa yang kita belajar semalam. Sebab tu benda ni kena tulis. Jangan simpan. Dalil Allah Ta'ala pun menulis di atas Lauh Mahfuz benda yang Tuhan nak buat. Dalil Allah Ta'ala pun menulis di atas Lauh Mahfuz tindakan yang Tuhan Allah Ta'ala nak buat. Dalil Allah Ta'ala pun menyurat di atas Lauh Mahfuz sebelum, semasa akan datang apakah perancangan yang Allah Ta'ala nak lakukan. Kalau Tuhan pun tulis, jangan simpanlah kepala, belajar keluarkan. Syukur, tulis apa yang aku nak syukur pada pagi ini. Dan Khusyuk is real, tulis supaya kita nampak dengan jelas. Ma'assalamah wa'ala liqa'. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hashtag Khusyuk is real.